akan nyatakan tentang stop. S-T-O-P, iaitu kerangkanya dalam S berkaitan dengan situation, berkaitan dengan situasi apa yang berlaku pada diri kita, apa yang berlaku kepada situasi sekarang, apa yang berlaku menyebabkan kita jadi stres. Okey, ini adalah tentang berkaitan dengan situation. Lepas itu kita pergi kepada think. Think ini adalah berkaitan dengan fikiran positif. Macam Kak Nani tadi. Kak Nani banyak sebut tentang benda-benda positif, kata-kata positif. Macam Prof tadi pun banyak item-item positif yang kita boleh ambil. Okay, jadi kita juga kena ada think dalam sudut positif dalam pengurusan tekanan dan mental. Dan O pula adalah option. Option ini adalah berkaitan dengan teknik, berkaitan dengan strategi yang kita kena buat dan yang kita kena pilih untuk jadikan pengurusan stres yang kita belajar pada hari ini berjaya. Okey, dan terakhir dipanggil plan action. Benda ini dipanggil penghujung. Penghujung kepada apa pembelajaran. Ini dipanggil wisdom. Bila kita dah belajar, kita dapat info, kita dah dapat data, kita dapat knowledge gabungan-gabungan daripada pencamah-pencamah pada hari ini, maka kita kena ada plan to action untuk kita buat menjadi kita ni orang bijak. Bila dapat ilmu itu. Okey, jadi penonton, inilah stop yang saya nak terangkan kepada anda. Okey, penonton, dengar suara saya tanya anda faham tak apa maksud stop? Dapat tak maklumat tentang stop, STOP? Dapat tak? Dapat. Alright, bagus. Maksudnya info tu anda dapat. Info yang saya nyatakan itu anda sudah dapat melalui kognitif anda. Okey, jom kita pergi pada situation. Ini situasi. Nonton sekalian yang hadir pada pagi ini, sebenarnya saya akan pergi kepada dua situasi dalam bab yang saya nak kongsi kepada anda. Saya bagi dua situasi. Pertama, situasi melalui surah. Dan yang kedua dipanggil situasi melalui stres. Itu makna stres itu sendiri. Mengapa saya meletakkan surah? Macam ni cerita dia. Betul, saya sebenarnya seorang kaunselor. Dan saya sebenarnya kalau ikut pendidikan saya banyak belajar berkaitan dengan psikologi, neuron, berkaitan dengan NLP, hipnosis, metafizik dan banyaklah biolearning. Dan itu adalah pembelajaran saya. Semasa saya buat model-model sebelum ini, selama 10 tahun saya membimbing dalam sudut training ini, saya banyak ke arah bentuk-bentuk model-model yang ada pada barat. Saya suka. Saya macam mengambil yang barat ni banyak sangat barat. Tapi pada 2019 sebelum COVID 2019, saya mempelajari tentang tadabbur dan tazakur bersama dengan Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Syahari Abdul Rahman. Bila mempelajari bidang tadabbur dan tazakur Al-Quran, saya nampak wow. Saya nampak wow. Mengapa saya katakan wow? Sebab apa yang teori-teori barat sudah sampaikan sebelum ini sebenarnya sudah ada dalam Quran. Sebenarnya sudah ada dalam Quran. Jadi saya jadi macam wow, sebenarnya Quran ni sudah menyatakan segala-galanya. Tak kira lah benda dulu, benda kini, benda lepas ni. Sudah ada dah. Dan COVID ini juga sudah ada dalam Quran. Apa ayat dia, apa susunan ayat dia, nanti saya cerita lepas ni. Okey. Jadi saya nak beritahu anda, penonton sekalian, inilah dua situasi yang saya nak sampaikan kepada anda. Pertama, melalui surah, kita tadabbur, tazakur dulu supaya kita faham. Kita faham mengapa situasi ini berlaku pada kita. Dan yang kedua, saya pergi kepada makna stres dan apa itu stres itu. Okey, saya tanya penonton sekalian, faham info yang saya nyatakan ini? Faham. Alright. Kalau faham, alhamdulillah. Jom kita pergi kepada info pertama, panduan surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 156, dan stres pula adalah tentang panduan tentang stres tekanan yang kita nak belajar atau kita nak tahu pada pagi ini. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni untuk situasi tentang surah. Saya mengambil surah Al-Baqarah ayat 153. Saya mohon maaf kepada penonton yang mungkin kalau non-Muslim, saya mohon maaf, tapi agaklah ini sebagai pembelajaran sebab benda ni juga ada pembelajaran yang penting untuk kita. Okey. Penonton sekalian, dalam surah Al-Baqarah sebenarnya ada kisah, ada cerita berkaitan dengan permasalahan tentang stres. Ada cerita. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 dan 154,
ada asbabun nuzul yang keluar yang maksud saya adalah Allah beri asbabun nuzul tentang penurunan ayat itu ada sebab melalui cerita. Berkaitan dengan 153 adalah ayat berkaitan dengan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha mas-sabirin. Ayat ini penurunannya disebabkan oleh seorang perempuan. Ni cerita dia seorang perempuan yang kehilangan anak di Madinah. Semasa di Madinah tu perempuan itu dia kehilangan anak, kematian anak. Lepas tu dia berada di pasar. Bila berada di pasar, dia macam meroyan. Dia kata, aku hilang anak, mau anak aku mati. Dia macam meroyan. Bila meroyan, orang pun nampak lah orang macam, apa puan ni. Dan nak jadi kau cerita tentang asbabun nuzul ni, Nabi SAW berada di situ semasa itu. Nabi SAW berada di tempat itu dan Nabi SAW telah menyatakan kepada perempuan itu, perempuan yang tengah kita meroyan lah, kita tengah meroyan tu, menyatakan bahawa bisabri wassalah, supaya sabar dan kerjakan amalan-amalan untuk menenangkan dirinya. Tapi perempuan tu marah pada Nabi. Perempuan itu terus marah kepada Nabi, kata, mu tak kenal aku. Aku ni ada masalah. Mu tak kenal, mu tak rasai apa aku rasa. Macam tu. Bila macam tu, Nabi SAW tak kacik banyak. Nabi SAW hanya mendengar kata-kata luahan perempuan itu yang tengah marah pada Nabi. Nabi hanya dengar dan pergi. Dan bila Nabi pergi, sahabat-sahabat tengok keadaan tu. Terkejut juga, apa mahu kepada Nabi. Sedangkan Nabi masa tu pemerintah di Madinah. Sedangkan Nabi kan Perdana Menteri lah di Madinah. Kalau rakyat marah pada Perdana Menteri, jeng. Jadi sahabat-sahabat tengok jadi terkejut. Perempuan tu marah pada Nabi SAW. Terus pergi kepada perempuan itu, tanya perempuan itu, kenal tak siapa tu? Perempuan tu kata tak kenal siapa tu, tiba-tiba mari tegur aku. Lalu sahabat-sahabat nyatakan bahawa itu ada pemerintah. Itulah Nabi SAW. Lalu perempuan terkejut dan pergi berjumpa dengan Nabi SAW dan Nabi terus menyusun ayat balik. Sabar dan solat. Nabi tak marah pun perempuan itu. Walaupun dia marah pada Nabi. Nabi tak marah, dia hanya Nabi kata solat, sabar solat kalau kamu nak tenang untuk diri anda, untuk diri kamu. Okey. Itu adalah asbabun nuzul bagi ayat ini. Dan ayat yang kedua tentang mujahid syahid, tentang wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun, ini berkaitan dengan kisah Allah nak menegur para sahabat. Sebab macam ni, para sahabat, dia kematian sahabat-sahabat dia dalam perang Badar. Perang Badar, dia syahid. Lalu semasa perang Badar tu, ramai sahabat-sahabat menyatakan orang-orang yang syahid tu mati. Orang-orang syahid mati, dia rasa macam, oh, bakpolah saya aku mati, bakpolah. Dia macam tu. Dia macam tu. Macam biasalah, kalau kita pun ada kematian, kan kita pun jadi macam, kita ada rasa, bakpolah dia ni buat gitu dulu, bakpolah gitu, buat apa. Jadi bila macam tu, Allah menegur para sahabat melalui ayat ini, menyatakan bahawa sebenarnya orang yang syahid, dalam keadaan syahid, dia tidak mati. Tak mati, jangan kita rusing. Jangan risau-risau. Orang yang syahid ini tak mati, tapi dia dalam kondisi diangkat oleh Allah dalam sudut kematian itu, dan dia bersamaku. Maksudnya dia bersama Allah. Orang yang syahid ke jalan Allah, dia tak mati pun. Dia hidup, tapi dia bersama Allah sekarang. Jadi nak beritahu, nak meraihkan para sahabat bahawa jangan duduk rasa macam tak menentu. Saya mati ni. Okey. Jadi penonton sekalian, kalau penonton faham tentang dua kisah ini, kalau kita tengok dalam rujukan kisah ini, dia melibatkan stres ni. Betul tak? Betul tak penonton? Betul. Dia melibatkan situasi yang menyebabkan stres. Situasi yang melibatkan stres. Stres kematian, stres kehilangan, stres macam ni. Dan benda ni berlaku dalam konteks kita dalam COVID-19. Okey. Penonton, jom kita pergi pula susur galur pada ayat ini pula. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ni ayat ini adalah ayat dipanggil sebagai trigger. Kalau Quran dipanggil sebagai trigger, pencetus suatu perkara. Saya nak beritahu kepada penonton, kalau merujuk pada makna dia,
benda ini sudah berlaku kepada kita sekarang. Semasa COVID sekarang, kita sudah merasa takut, kita rasa kelaparan, kekurangan harta, jiwa jadi tak tenteram, hasil kerja jadi drop dan nak beritahu kepada anda banyak masalah. Bila berlaku COVID banyak masalah. Okey. Jadi saya nak beritahu kepada penonton sekalian, Allah telah menjelaskan benda ini lama. Benda-benda masalah ini berlaku sebenarnya. Benda-benda cabaran ini berlaku, mungkin akan berlaku lagi. Sekarang berlaku, mungkin reda dah lepas ni, mungkin akan berlaku lagi sebab ini adalah ujian Allah. Ini adalah ujian Allah. Okey penonton, dan wabasyiris sabirin, sebenarnya Allah nak ajar kepada kita, walaupun marilah gabu-gabu benda lepas ni penonton, menyebabkan kita stres, kita kena ada satu sifat dipanggil sabar. Okey. Allah tambah lagi. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang rasa macam susah, sepit, rasa macam cabaran yang Allah bagi ni rasa macam terlalu mendatangkan masalah, sebutlah macam ni. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kembali kepada Allah. Itulah sebab saya beritahu kepada penonton, kalau kita rasa stres sekarang, anda dah dengar suara saya, Allah stresnya Cik Mu'i, tak dengar ilmu-ilmu ni. Tak apa. Jangan bimbang. Kembali pada Allah. Kembali pada Allah. InsyaAllah. Tak stres. Apa Cik Muiz? Orang selalu macam dengan fobia juga dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Kalau sebab kita punya macam dengan budaya kita, kalau sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, selalu kita ingat kepada orang selalu khabarkan kepada kita tentang kematian. Itu yang dia jadi takut. Tapi sebenarnya macam innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu adalah kita ni kembali kepada Allah lah, itu sebenarnya. Kan saya pun kadang bila nak tulis dekat rakan-rakan lah, nak tulis yang ada yang ada khabar kesedihan dan apa, kita nak tulis lah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya bimbang, takut bila saya kata macam tu dia bertambah lagi sedih. Dia ni nak doa kat aku supaya cepat-cepat mati ke kan. Itu yang kita nak betulkan balik mentaliti kita lah. Okey. Okay. Teruskan Cik Muiz. Terima kasih Prof. Betul. Itu adalah mentaliti, persepsi lah kita sekarang. Penonton, kalau rasa macam tengok kawan-kawan kita dah left tu, sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kembali balik insya-Allah. Kepunyaan Allah semuanya, Allah sedang uji kita. Biasa kita left ke, kita rasa bosan, itu adalah ujian Allah. Okey. Jadi penonton, kalau kita merujuk pada dua situasi ayat ini sebagai trigger, Allah nak beritahu bahawa cabaran itu tetap ada. Tapi cara kita mengolah, cara kita mengambil cabaran itu dan kita olahkan dia sebagai satu bentuk kita kembali kepada Allah. Itu yang paling mahal. Tapi kita ni, persepsi kita, bila ada cabaran, kita semakin buntu, kita semakin rasa macam drop, kita semakin rasa down. Okay. Mengapa down itu? Sebab dia tidak ada konsep kembali kepada Allah. Okey, tonton. Kita pergi pada rujukan seterusnya. Ayat penghujung. Ayat pertama, ayat yang 133 sampai 134 berkaitan dengan cerita. Dipanggil konsep, kalau dalam senario motivasi, dalam psikologi Quran ini, itu sebagai pencetus cerita ataupun storytelling, untuk kita faham, ada cerita lah. Lepas tu Allah masukkan, menerapkan tentang satu informasi, satu knowledge untuk kita faham. Okey, yang ni adalah berkaitan dengan apa yang kita kena buat. Ni. Apa yang kita kena buat. Okey, sebelum saya pergi kita apa yang kita buat, okey, cuba kita tengok pada ayat ni, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samar wa basyiris sabirin. Okey, ini fakta. Cuba kita tengok merujuk kepada ayat tadi sebagai satu bentuk informasi kita, dan ada kita relate pada yang berlaku COVID dengan ayat tadi. Penonton, ini berlaku situasi COVID-19. Saya ambil ini daripada Bernama, menyatakan bahawa 600,000 rakyat hilang pekerjaan. Nak beritahu ramai penonton, rakyat Malaysia ini ramai yang hilang pekerjaan sebenarnya. Pada 2021, dan kemungkinan fakta ini sudah berubah. Mungkin data ini sudah berubah sebab mungkin ada dah sudah okey dah sudut pekerjaan. Yang kedua, ini saya beritahu perasaan takut, merasa kelaparan, kekurangan yang Allah nyatakan tadi ada kaitan-kaitan dengan situasi ini. Okey. Kita tengok aduan kes e-kasih. Ini saya ambil daripada Pembangunan Wanita, menyatakan bahawa 44 ke 57% berlaku peningkatan
talian e-kasih, peningkatan yang mendadak. Sebelum ni tak ada orang telefon pun e-kasih ni. Tapi sebabkan berada di rumah, sebabkan COVID-19 menyebabkan kehilangan pekerjaan, menyebabkan stres, keganasan ini semakin berluasa, penderaan semakin berluasa, pergaduhan semakin banyak dan perceraian juga berlaku. Ni berlaku. Dan kita tengok situasi yang ketiga. Ni berkaitan dengan orang bisnes. Bila sekatan operasi SOP ketat, tak boleh gerak dalam menjalankan pekerjaan, menyebabkan 49% anggarannya 5,800 perusahaan mikro, kecil, sederhana, PMKS bersikulan lumpuh, menjadi lumpuh. Menjelang 2000 sampai ke 2000 Oktober ni. Inilah bulan ni. Ini adalah fakta yang saya ambil daripada fakta-fakta yang saya ambil daripada kerajaan, daripada bernama dan sudut-sudut yang tentulah. Okey, kita pergi lagi. Ini fakta-fakta yang nak beritahu kepada anda apa yang Allah cerita tu, apa yang Allah nyatakan dalam Quran ada sebenarnya sudah berlaku. Tekanan tenaga kerja ni yang orang-orang kerja government. Orang kerja government yang terpaksa bertukar cara bekerja di rumah menyebabkan tahap stresnya semakin tinggi. Tahap stresnya semakin tinggi bila bertukar kedudukan ataupun bertukar lokasi. Sebelum ni duduk di office, tiba-tiba berada di rumah. Bila berada di rumah, banyak beban kerja yang lain berlaku. Okey, ini adalah situasi berlaku dan kita pergi lagi. Situasi bagi orang-orang yang sudah ada penyakit ataupun sudah melalui cabaran COVID-19 ini. Dia sudah melakukan kemurungan dan kebimbangan. Sebab penonton sekalian, saya beritahu penonton, walaupun sudah divaksin pun ada juga berlaku kembali balik COVID. Ini juga ada masalah kemurungan kebimbangan. Begitu juga frontliner yang sudah buntu dan burnout, insomnia sudah berlaku. Dan saya beritahu lagi, ini fakta lagi. Maafkan saya penonton, maafkan saya. Ini fakta lagi nak beritahu pada anda orang-orang yang berada di rumah, lockdown berpanjangan, orang yang ada penyakit post-traumatic stress disorder ataupun orang yang sudah kehilangan. Contohnya dia kehilangan anak-beranak sebabkan COVID. Sebenarnya dia semakin stres tu. Kalau lockdown berlaku panjang, dia semakin stres. Begitu juga dengan OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Mereka juga akan berlaku stres yang berpanjangan bila berlaku lockdown yang terlalu panjang. Okey, jadi ini pula situasi pelajar-pelajar. Yang pelajar-pelajar sekarang yang dengar, yang pelajar-pelajar, yang student, yang masih sekolah, anak-anak kita, mereka juga dalam keadaan stres, mereka juga dalam tekanan, diuji dengan terpaksa mengubah konteks pembelajaran. Saya beritahu anda bahawa kajian telah menyatakan bahawa PDPR hanya mampu diukur 40 ke 60% sahaja keberkesanan. Jadi mereka tak mampu nak pergi push up ke depan. Jadi saya nak beritahu penonton, dengan situasi-situasi inilah ayat yang saya nak sampai kepada anda bahawa 157 sebagai penentu. Cerita sudah ada, situasi sudah ada, situasi untuk gambaran bahawa sudah berlaku melalui ayat. Dan saya beritahu anda yang terakhir adalah Allah tidak menyatakan, tidak hanya menetapkan situasi saja, tapi Allah meletakkan cara. Cara macam mana? Penonton, saya nak beritahu anda gini walaupun apa yang berlaku tadi, sebenarnya ini cara yang Allah nak bagi kepada kita. Siapa yang sobar, siapa yang dapat dia dapat kembali walaupun stres, dia dapat go juga, orang itu Allah akan bagi keampunan dan rahmat. Allah bagi petunjuk dengan keadaan keampunan dan rahmat. Bahawa siapa yang reda dengan keadaan sekarang, sebenarnya kita sudah ada diampunkan oleh Allah dan kita dapat rahmat. Okey, sekarang semua penonton di hadapan saya beritahu kepada yang mendengar sekarang. Beritahu kepada rakan-rakan, respon macam ni. Kata, kawan-kawan, saing-saing, sahabat-sahabat, saudara-saudara, sebenarnya anda sudah mendapat ampun dan rahmat. Alhamdulillah. Sebut ramai-ramai. Sebut ramai-ramai. Okay, sahabat-sahabat, kawan-kawan. Kawan-kawan. Dah mendapat rahmat. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu dah yang kita nak tak stres sangat, jangan stres sangat sebab itu keampunan Allah. Allah bagi keampunan sebenarnya dalam ujian ini. Walaupun di sebalik berat tu ada benda-benda yang sinarnya. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Habis bab ni, okey. Inilah situasi yang saya nak tekankan kepada penonton berkaitan bahawa datanglah apa-apa situasi,
Ingat bahawa kembali pada Allah dan ingatlah bahawa Allah nak mendatangkan keampunan dan rahmat kepada kita. Okey, sekarang penonton, latihan online kita. Sebab saya macam biasalah, sebab saya ni seorang trainer penonton. Bila trainer ni dia banyak kepada konteks coaching. Okey, penonton, kalau ada kertas penonton, buat benda ni. Kalau ada kertas, cuba senaraikan apa situasi cabaran yang anda hadapi sekarang. Senaraikan. Banyak mana senara. Ni dipanggil sebagai antecedent event. Supaya kita meletakkan apakah masalah kita sebenarnya. Kalau anda student, anda sebagai UM jarak jauh, apa permasalahan anda bekerja di rumah, masalah anda tentang sale ke, tentang apa-apa dengan SOP ke, tulis je. Ini masalah yang kita perlu tengok. Senaraikan. Okey. Saya harap anda boleh buat. Boleh buat ke? Respon boleh buat ke? InsyaAllah boleh. Boleh buat Okey. Tak apa. Tak buat sekarang pun tak apa. Sekadar untuk latihan anda lepas ni. Latihan untuk tulis dulu banyak-banyak, tulis dulu apa masalah anda sekarang. Okey. Bila ada masalah banyak ni, contoh 1 2 3 sampai 10 sebelah apa, itu banyak, itu masalah anda, masalah yang anda peroleh. Okey, jom. Kita pergi kepada panduan. Adakah dengan masalah yang anda tulis tadi jadi stres ke tak? Adakah dengan masalah yang anda tulis tadi, adakah ia membawa stres ataupun ke arah depression ataupun mental illness? Okey. Jadi, jom kita pergi kepada panduan yang kedua sebagai situasi berkaitan dengan makna stres. Tadi tentang ayat Al-Quran surah. Saya dah habis dah tentang surah supaya anda faham jelas apa Allah bagi cabaran ini supaya kita redha. Dan kita pergi kepada elemen yang kedua dipanggil sebagai panduan stres. Okey, gini. Penonton sekalian, untuk nak memudah anda. Stres ni sebenarnya untuk makna dia mudah je. Makna dia diambil daripada perkataan Latin. Stres ini sebenarnya daripada perkataan Latin dipanggil strictus. Strictus adalah tekan ataupun dia macam mengetatkan. Contoh kita ambil belong, kita pegang belong Kita pegang belon yang kembang tu, cuba kita tekan. Bila kita tekan, sudah pasti ada apa ni? Dia akan berkembang di mana-mana tempat. Dia akan berkembang di mana, mungkin atas ke bawah ke, ataupun belon tak akan pecah. Itu dah dipanggil stres. Untuk anda faham, hak kita tekan itulah stres. Kalau lah kita tak ada benda tu, dia tak stres. Dan stres ini penonton, dia normal. Stres ini adalah fitrah. Dia macam makan. Penonton, stres ini umpama makan. Makan itu adalah fitrah, kena makan. Tapi makan itu ada pilihan. Adakah kita makan benda yang baik ataupun kita makan benda yang buruk? Kadang-kadang makanan benda yang baik itu boleh mendatangkan manfaat. Dan benda makanan yang buruk itu boleh mendatangkan kemudaratan. Begitu juga dengan stres. Stres ini ada baik dan buruk. Stres yang baik, dia boleh memberi kita impak kreatif, impak booster, impak kita nak teruskan berjuang, impak yang bagus. Tapi stres yang negatif juga boleh mendatangkan kemudaratan dari sudut penyakit. Okey, jadi penonton, saya nak beritahu kepada penonton, stres ini kekal ada. Dia tak boleh stop. Dia tak boleh stop. Tu sebab saya tak letak tajuk stop distress, stop stress. Stres tak boleh stop. Dan stres tak boleh nak hentikan. Stres tak boleh nak hentikan. Stres hanya boleh dikawal. Dikawal melalui apa? Pilihan, adakah dia boleh kepada positif ataupun dia pergi kepada negatif. Okey, boleh faham penonton? Kalau faham, katakan faham. Katakan faham. Faham. Okey, faham. Bagus. Okey, boleh tutup mic. Dan saya beritahu anda, stres ini ada baik dan buruknya. Okey, jom. Kita pergi lagi. Dan ini adalah berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan apa dia? Ilmu lah. Saya tak nak panjang benda ni sebenarnya sebab benda ni tak perlu, tak apa sebenarnya. Cumanya supaya kita faham je. Okey. Faktor stres sebenarnya ada dua elemen, dipanggil internal dan external. Okey, macam anda tulis tadi. Okay. Kalau anda boleh bayangkan, cuma anda tulis tadi, dia banyak ke mana? Adakah dia faktor diri ataupun faktor luaran? Faktor diri dan faktor luaran. Okey, banyak mana? Dia ada kadang-kadang dia faktor peristiwa, personality, lifestyle, problem, kesihatan, genetik dan disorder. Okey. Anda boleh tengok ada rujuk adakah COVID-19 ni dia banyak stres ke arah internal dan external. Okey, sekarang anda boleh pilih di mana. Okey. Ni saya tak perlukan sebab anda dah rasa dah sekarang. Anda dah rasa dah sekarang. Apa yang saya nak macam ni, benda ni je. Macam ni. Saya nak anda faham benda ni. Penonton,
apa yang berlaku tentang COVID-19 ini, betul, dia akan pergi kepada eustress ataupun distress ataupun overload stress. Dia gini penonton. Siapa yang merasakan, contoh mula-mula mungkinlah datang COVID-19 dia stres ke arah negatif. Tapi bila dia belajar, bila dia dapat ada perkongsian, bila dia menerima maklumat, bila dia dapat faedah-faedah benda, perkara-perkara faedah, maka dia merasakan bahawa COVID-19 ini adalah satu cabaran dan peluang. Peluang dia buat benda lain. Peluang dia meningkatkan kreativiti, peluang dia mencetuskan idea-idea yang bernas. Bila macam ni, dia sudah berlaku eustress. Macam Kak Nani, kita tengok kisah Kak Nani tadi. Bila saya rujuk pada kisah Kak Nani tadi, saya nampak dia ke arah eustress. Walaupun banyak cabaran servis-servis ni, kena tutup kedai, kena masalah customer tak ada. Kalau kita distress tu, tekan tu. Tapi Kak Nani cuba mengolah benda yang baru, benda yang baru. Itulah dipanggil Kak Nani mengambil tekanan ini sebagai eustress. Tapi ada orang macam ni pula. Bila dapat tekanan COVID ke, tekanan keluarga ke, tekanan kerja ke, tekanan masalah hilang pekerjaannya, dia semakin tertekan, semakin rasa macam semakin beban. Dia tak memikir. Dan dia semakin malas, dia semakin buntu, dia semakin stres, semakin serabut. Okey, orang ini sudah keadaan distress. Okey. Saya tanya kepada penonton yang hadir sekarang. Okey, sekarang saya tanya anda. Kalau diberi dua pilihan ini, keadaan anda sekarang adakah eustress ataupun distress? Okey, boleh jawab. Boleh jawab. Stress atau eustress ataupun distress? Eustress. Kalau saya eustress. Alright, bagus Lumeh. Yang lain, saya dengar lagi yang lain. Suara-suara yang lain. Kak Nani pun eustress. Eustress. Kak Nani memang Eustress eustress. Kak Nani. Positif. Kalau Kak Ju, you stress. Kak Aju eustress. Yang lain, pelajar-pelajar lain. Distress, Cik Muiz. Eustress, bagus. Okey, sebenarnya depan saya siapa yang eustress sebenarnya tak perlu sebenarnya kan tak perlu motivasi pun, tak perlu motivasi pula kan. Tak perlulah saya kecil banyak sebenarnya. Saya boleh tutup dah mic ni. Sebab anda sudah ada kebijaksanaan mengurus. Kebijaksanaan mengurus. Tapi kena juga belajar kan. Tapi saya beritahu anda, siapa yang eustress sekarang, dia sebenarnya sudah ada kebijaksanaan mengurus. Dia boleh kawal. Tapi yang dibimbang oleh kita sekarang adalah orang distress. Distress ni lah kita kena tolong. Kita kena bantu, kita kena sokong supaya mereka yang distress ini kembali kepada eustress. Apa saya kata gitu? Sebab kita bimbang mereka ini ke arah dipanggil satu lagi elemen, dipanggil overload stress. Yang ni paling bergak. Bila di distress normal eustress, distress adalah normal, fitrah. Berat, beban itu adalah fitrah. Marah, suka itu adalah fitrah. Tapi bila overload stress adalah berkaitan dengan tekanan itu, dia semakin menghimpit, menyebabkan jadi illness, kesakitan. Contohnya, dia hilang kerja. Lepas hilang kerja, balik rumah, anak tak boleh makan sebab hilang kerja. Okey. Lepas tu, bini pulak marah. Dia panggil overload. Bini pulak marah. Bila bini marah, dia pun jadi macam semakin tekan. Okey lagi. Baru bini marah. Lepas tu, tok tua pula masuk campur. Tok tua kata masuk campur. Apa kat gini? Yes. Semakin overload. Bila tok tua masuk campur, mari pula kata-kata orang pula gini, muni useless lah, muni masalah, menyebabkan dia semakin overload. Bila semakin overload ni lah, dia pergi ke arah disorder. Yang ni kita bimbang. Sebab disorder, dia terus kepada penyakit. Dia bukan normal. Dia sudah ada penyakit. Dia sudah melalui konsep penyakit ataupun mental. Jadi penonton, jadi saya mengharapkan kalau faham, biarlah kita sekarang kalau boleh ke arah eustress, bagus. Kalau distress, cuba kita cari orang-orang yang boleh bantu kita supaya kita jadi eustress. Supaya kita tidak ke arah overload stress. Okey. Jadi penonton, inilah mudah nak faham. Ini adalah kerangka level dia. Betul. Kita pada awalnya kita dalam keadaan keadaan kami ni adalah
semangat lah, kita main semangat. Dan bila main semangat, okey, contoh pada 2019 kita sudah ada matlamat untuk berjaya pada 2020. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku pada COVID-19, kita tak tahu. Dan kita sudah mencapai, kita nak bisnes kita berjaya. Dan kita sudah selesa dan kita ke arah eustress. Wow, kita gembira. Productivity, performance kita bisnes, pembelajaran kita sudah meningkat. Tapi tiba-tiba mari COVID-19. Bila COVID-19 berlaku, dia telah menurun ke arah satu dipanggil distress, dia menurun. Bila menurun inilah penonton, saya beritahu penonton, penurun itu biasa penonton. Dalam peringkat, dalam konsep yang saya nyatakan ni, penurunan productivity, penurunan performance itu biasa. Itu lumrah. Tapi penurunan yang mendadak itulah yang dikatakan bukan normal. Bila penurunan yang mendadak sehingga kan kita rasa resah tu sampai tahap kita menjadi penyakit, inilah yang menyebabkan kita akan pergi kepada depression dan disorder. Boleh faham penonton? Okey, sekarang saya sebagai kaunselor, saya sebagai penceramah pada hari ini, sebenarnya saya tak, kalau ke arah anda sudah berada pada tahap yang ke bawah tu sekali, saya tak mampu untuk merawat. Saya tak mampu untuk menyokong sebab anda kena klinikal. Tapi sekarang saya hanya mampu pada kawasan bulat tu je. Nampak tak bulat tu? Nampak tak penonton? Nampak tak? Nampak. Sekarang anda jatuh. Betul, anda jatuh. Dan bila jatuh, saya mampu untuk bagi teknik-teknik, untuk bagi satu resolusi, satu pandangan untuk kita bangkit balik. Kita dah jatuh sikit, kita mari balik bangkit. Okey, kalau siapa-siapa yang di sini dan ramai sudah jatuh ke bawah, penonton, saya tak mampu untuk bantu. Yang bantu anda adalah orang-orang pakar lah dalam bidang depression, anxiety. Okey, cuma saya hari ini saya mampu untuk bantu untuk teknik terapi, bagaimana untuk anda pergi ke arah productivity semakin meningkat lagi. Kita booster balik. Okey, ini adalah berkaitan dengan stres, tekanan yang anda yang saya beritahu lah. Ada eustress, ada distress dan overload stress, dan bila overload stress itulah dia akan beri penyakit. Dan saya beritahu anda bahawa sebenarnya itu kalau penyakit itu kita tak mampu untuk nak rawat, sebab rawatan itu perlu pada pakar sahaja, dan yang kita mampu adalah bila kita keadaan distress. Okey, penonton. Okey, kita pergi lagi. Maafkan saya kalau ilmiah sangat penonton. Okey. Stres normal, saya beritahu stres normal. Aku cuba kita tengok ni, peringkat kedua untuk anda faham lagi, untuk faham deep lagi. Stres normal, penonton, stres normal. Umpama makan, itu fitrah. Tapi yang menyebabkan anda menjadi eustress ataupun distress disebabkan oleh stresor. Stresor ini adalah berkaitan dengan peristiwa. Disebabkan oleh COVID-19 lah kita akan memilih adakah eustress ataupun distress. Stresor itulah pembawa kepada bentuk-bentuk jenis-jenis stres itu. Okey. Tapi Cik Muiz kata tadi, kalau kita ke arah jadi depression, kita rasa tertekan sangat, kita jadi anxiety, kita jadi mental. Di mana sebenarnya? Di mana? Okey. Sebenarnya tahap-tahap yang saya katakan overload itu, dia sudah berada di strain. Ini panduan ilmu penonton, supaya anda nampak je lah, oh gitu sebenarnya stres ni. Dia berlaku di strain. Strain inilah berlaku depression, bipolar, mental, skizo, berlaku di sini. Strain ini begini. Stres adalah fitrah, stresor adalah berkaitan dengan peristiwa. Kita terlibat dengan peristiwa, menyebabkan kita jadi macam resah. Okey, strain ini pula gini. Dia ambil peristiwa yang berlaku itu, dia masuk dalam otak dia terlalu banyak dan dia rasa sakit, dan bila sakit, dia masuk dalam jiwa. Ini paling bahaya ni. Dia masuk dalam sistem kepercayaan. Bila masuk dalam sistem kepercayaan inilah dia menjadi satu penyakit. Menjadi satu penyakit yang menyebabkan dia nak kembali balik up itu susah. Sebab dia sudah jadi percaya bahawa benda ni lah menyebabkan dia jatuh selama-lamanya. Benda ni lah menyebabkan dia rasa macam dia sudah hilang habis segala-galanya. Okey, menjadi satu sistem kepercayaan. Dia mudah gini penonton gini, saya bagi satu situasi gini, contoh. Seorang perempuan, dia stres itu biasa, stres berada di rumah sebab tok lelaki dia semua marah dia. Marah dia menyebabkan dia stres. Okey. Dan peristiwa marah itu menyebabkan kadang-kadang
untuk lelaki dia, suami dia pukul dia. Pukul dia. Menyebabkan itu stresor. Stresor menyebabkan ada peristiwa pukul, ada peristiwa marah dan pukul itu. Dan dia jadi stres. Adakah dia akan pilih eustress? Adakah dia memikirkan bahawa itu mungkin mungkin satu eustress ataupun distress? Okey, bila dia jadi macam distress, terlalu distress. Tiap-tiap hari kena marah, tiap-tiap hari kena pukul, tiap-tiap hari rasa macam terancam. Bila macam itu, dia pergi pada strain. Strain ini sistem kepercayaan. Dia percaya gini, bahawa semua lelaki perangai macam tu. Semua lelaki perangai macam nak pukul je. Menyebabkan penonton, bila ada somebody nak bantu, seorang lelaki nak bantu, tiba-tiba dia meletakkan kepercayaan bahawa, mumpung sama dengan suami aku. Mumpung sama dengan suami aku. Orang tu pun sama dengan suami aku. Okey. Jadi benda inilah yang menyebabkan berlaku penyakit. Dia macam tidak normal. Pemikiran dia tidak mampu normal. Sedangkan orang tu nak tolong. Tapi dia telah menyamakan semua sekali. Dia sudah hilang kepercayaan kepada orang lain. Dan bila macam inilah, strain inilah menyebabkan dia pergi pada reaksi. Bila sistem kepercayaan dia sudah down, fikiran dia sudah tidak normal, emosi dia sudah terganggu, dia pergi reaksi. Dan reaksi inilah dia buat pilihan. Adakah dia nak bunuh diri? Adakah dia nak makan ubat? Adakah dia nak buat benda-benda yang tidak faedah? Ini pilihan dia. Penonton boleh faham ke ni penonton? Saya takut saya kecek saja ni. Saya kecek. Faham Faham jadi reaksi inilah yang menunjukkan bahawa orang itu berlaku krisis. Krisis yang anda tengoklah dalam isu semasa kan. Pembunuhan, kecederaan, ini berlaku. Okey, jadi penonton, macam mana kita nak stop? Sebenarnya, apa yang kita boleh stop sekarang, di mana sebenarnya kita kena stop di stresor. Kita sekarang penonton, kita kena stop pada kondisi stresor. Peristiwa itu, adakah peristiwa itu boleh membangkitkan semangat kita ataupun boleh membunuh semangat kita? Okey, itu pilihan. Jadi, benda inilah yang saya nak beritahu kepada anda pada pagi ini. Di stresor inilah kita kena tengok balik. Okey, jom. Okey, kalau masuk ke strain, anda kena melibatkan klinikal lah, dan reaksi juga anda kena banyak pada klinikal, problem klinikal. Okey, jadi penonton, jom. Sekarang saya nak bagi pembezaan. Pembezaan antara yang saya belajar, kita beritahu tentang stresor. Adakah stresor itu, peristiwa itu menyebabkan kita stres, ataupun stresor itu sebenarnya kita ke arah strain dah. Kita ke arah depression dah sebenarnya. Peristiwa itu. Okey, jom. Saya beritahu anda, siapa yang merasa benda ni, cuba rasa diri sendiri. Yang belajar, yang bekerja. Okey, gini. Siapa di sini, dia gini. Okey, maafkan saya pertama. Stres ini dia bukan penyakit, tapi yang depression, yang ke arah strain yang saya tadi adalah dia tidak normal dah, dia penyakit. Kena ingat situ. Okey, yang kedua gini. Perbezaannya adalah gini. Siapa di sini, dia gini. Dia bila stres, dia ambil masa sikat je. Dia memang stres. Contoh stres rumah, stres kerja, stres bawa kereta, kan bawa kereta tiba-tiba jam ke, orang tepuh kereta kita, stres. Jerit, siap jerit lagi. Siap jerit, dia stres. Tapi benda tu ambil masa 3 hari saja. Dia ambil singkat. Lepas 3 hari, dia tak ada dah, hilang dia benda tu. Dia hilang dah. Dia macam tenang, dia okey, boleh buat kerja benda, boleh buat benda lain. Okey. Siapa yang kondusi dia cepat hilang, ataupun dia memang stres tapi dia mudah hilang, sebenarnya anda dalam situasi stres saja sebenarnya. Anda dalam situasi stres. Sebenarnya di sini penonton tak perlu makan ubat Jangan makan ubat penonton. Jangan makan Panadol, jangan rasa makan ambil ubat-ubat apa benda-benda tak perlu. Sebab anda dalam situasi normal sebenarnya. Normal stres. Okey, boleh faham Boleh faham penonton? Boleh faham Faham. Okey. Siapa di sini dia ke arah gini. Dia stres dengan COVID, hilang pekerjaan, contoh dia tak mampu nak mengubah, lepas tu ataupun dia banyak kerja yang pernah buat, tiba-tiba masa yang diambil, stres itu, tekanan itu menyebabkan dia tak boleh tidur, dia menyebabkan dia rasa macam tubuh dia lemah, menyebabkan dia benda tu rasa macam terganggu, dia ada halusinasi, membayangkan dalam tempoh masa 2 minggu. Saya beritahu tadi 3 hari penonton. 3 hari. Siapa yang ada rasa benda tu dalam masa 2 minggu, penonton, sebenarnya anda sudah ke arah depression. Siapa yang 2 minggu straight, 2 minggu straight stres. 2 minggu straight dia rasa macam tekan dia 2 minggu. Anda dalam kondisi depression. Okey. Saya tanya anda sekarang, penonton. Okey. Anda sebenarnya stres ke depression? Anda stres ke depression sebenarnya? Sekarang? Stres.
Alright, okay, bagus. Siapa yang stres dah? Siapa yang rasa macam depression dah aku ni? Okay, siapa depression, anda kena cari cari rawatan yang begitu berbentuk klinikal sebab stres hanya dapat ditolong stres ini mampu dibantu melalui dorongan, bimbingan. Okay, kalau yang depression mampu dikawal melalui rawatan. Okay, gangguan. Okay, yang ketiga, perbezaan stres and depression gini pula. Dia gini, dia ganggu gaya hidup. Contoh. Siapa yang stres, siapa yang stres, dia akan ganggu gaya hidup sekejap. Dia ni masuk, dia ni suka masuk. Tiba-tiba hari tu dia stres. Dan hari tu dia tak masuk. Menandakan dia stres lah, tak masuk tu. Menunjukkan bahawa dia ganggu sikit. Ganggu gaya hidup dia. Pada setiap hari dia patut masuk, tapi tak masuk. Okey. Tapi penonton, esok hari dia masuk pula. Maksudnya hari tu sahaja dia tak masuk sebab stres. Tapi esok hari sebab lapar, mungkin gapo-gapo berlaku, sebab dia minat masuk, dia masuk. Okey, orang itu sebenarnya dia dalam keadaan stres saja. Dia dalam keadaan stres. Tapi penonton, siapa lagu ni? Gaya hidup dan fungsi hidup dia jadi masalah. Gini, contoh, dia mendapat stres dan dia pun jadi macam mengganggu gaya hidup masuk. Okey, bila masuk hari tu dia tak masuk. Pada hari lain pula dia macam masuk tu jadi satu bebanan pula. Hak dia minat jadi bebanan. Semakin jangan macam tak sempat masuk. Esok lusa tak sempat masuk sebab benda tu dia minat. Lusa tolak tak sempat masuk dan berminggu-minggu berbulan-bulan dia tak masuk. Okey, dia sudah ke arah ganggu fungsi kehidupan. Bila ganggu fungsi kehidupan, orang ini sudah kepada depression. Apa yang dia minat, dia sudah ganggu. Jadi penonton, ni nak beza antara stres dan depression. Okey, kita boleh lagi. Kalau stres, dia akan mengakibatkan anxiety dan depression. Kena ingat stres ini dia akan pergi kepada anxiety dan depression. Tapi di penonton, siapa yang depression, tu sebab saya beritahu kena rawat terus. Sebab dia akan pergi kepada suicide attempt ataupun membunuh diri, pemikiran untuk bunuh diri, dan dia pergi kepada dalam masalah mental. Bahaya penonton, bahaya. Dan saya beritahu dalam stres, apa beza antara stres dan depression? Stres ini hanya perlu disokong saja. Perlu ada sistem sokongan, perlu counselling, bimbingan, kena ada coaching, kena ada rawatan orang yang bersama orang positif, orang macam tu saja. Boleh bantu. Dan depression dia perlu rawatan yang jelas dan rawatan klinikal secara mungkin ada tarikh-tarikh yang perlu kita buat rawatan itu. Okey. Jadi penonton faham tak antara perbezaan stres dan depression? Faham tak? Faham. Alright. Jadi Faham. Okay, saya tak perlu. Okey, sekarang penonton. Yang tadi cerita tadi. Okey, bila anda dapat situasi tadi kan? Cabaran banyak tadi anda tulis tu. Tulis banyak cabaran. Okey, sekarang cuba anda tengok balik cabaran anda tu. Adakah cabaran-cabaran anda itu ke arah eustress ke distress? Pilih di. Okey. Kalau eustress, anda tolak. Kalau anda rasa boleh handle benda ni, tolak. Okey. Siapa yang rasa macam benda tu boleh handle. Okey, anda kekalkan di situ. Maksud saya lah, bila dah ada tulis senara dah banyak, okey. Anda pun boleh tengok dah, okey, aku boleh handle kot benda ni, aku boleh buat benda ni, aku rasa macam tak stres sangat benda ni, boleh betul. Okey, anda tolak. Okey, pilih yang mana betul-betul anda rasa macam membebankan anda. Okey, contoh saya beritahu contoh ni SOP lah. SOP yang membuatkan perniagaan tidak mampu berjalan seperti biasa. Sebab SOP bukan daripada kita, daripada orang lain. Okey, jadi ini cabaran besar. Okey, penonton boleh faham ini konsep saya beritahu anda tentang kaedah untuk kita nak menyelesaikan masalah. Okey, jom habis situasi. Okey, beres ke belakang? Kau rasa macam stres dah? Baik. Alright, jangan stres penonton. Pilih. Sekarang pilih. Tarik nafas dan pilih. Pilih eustress ke distress. Okey, jom kita pergi pada tahap yang kedua. S dah habis, kita pergi kepada think. Dalam think, saya hanya nak bantu anda. Okey, bantu anda dah tahu tentang makna, tentang situasi, tentang jenis, tentang stres. Kita pergi kepada
tentang pemikiran positif. Mengapa saya katakan pemikiran positif? Sebab saya nak bantu stresor anda. Kita nak bantu stresor orang. Sebab kita tak boleh mampu strain. Kita tak kalau masuk dalam kepercayaan, susah nak bantu. Jadi kita boleh bantu dalam sudut think pemikiran. Pemikiran boleh dibantu nak ke arah normal atau tidak normal. Okey. Jadi penonton, dalam think ada 4 elemen yang anda kena susun baik-baik. Ada 4 perkara yang anda kena berfikiran positif ataupun benda ni kena ada positif selalu. Pertama, mind, fikiran kita sendiri. Yang kedua, emosi kita sendiri. Yang ketiga, fizikal kita kena positif. Dan terakhir, bukan terakhir ni, ini adalah penentu. Bukan terakhir, ini adalah penentu. Penentu adalah rohani juga kena positif. Okey, apa dia semua ni? Apa itu maps? Maps anda sekarang kena ke arah positif. Siapa rasa beban, rasa macam tekeh, sekarang maps anda kena ke arah positif. Macam mana? Okey, ini cerita dia. Tonton. Firman Allah dalam surah Al-Kawthar ada tentang positif. Ada tentang positif. Inna a'tayna, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwa abtar. Allah menjelaskan sebenarnya dalam ayat ini ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul dia riwayatnya daripada berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan anak lelaki. Abtar, kehilangan, terputus. Lalu bila anak lelaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak lelaki Nabi Muhammad ni ramai bukan ramai, ikut kronologi ceritanya, bila umur sudah dewasa maka meninggal dunia. Maka terputus perjuangan semua lelaki. Kalau ada anak lelaki ni mungkin dia menggantikan dia, konsep menggantikan dia. Okey. Tapi bila terputus ni, orang Quraisy dia menghukum Nabi. Dia menghukum Nabi bahawa Nabi ni memang gitu lah, tak ada pewaris, tak ada pewaris untuk nak menegakkan agama Islam, tak ada pewaris. Jadi Nabi pun tension sebenarnya. Nabi tension dengan kata-kata Quraisy ni. Sebab itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Maka bila tension, Allah mendatangkan satu ayat kepada Nabi SAW untuk Nabi tidak stres. Supaya Nabi berfikiran positif. Supaya maps Nabi positif balik. Apa ayat itu? Inilah ayat dia. Inna a'tainakal kawthar. Allah menjelaskan kepada Nabi SAW, kami telah beri kepadamu nikmat yang banyak. Nak beritahu kepada kita bahawa Allah telah memberi satu psikologi ayat. Bahawa sebelum kamu nak menghukum diri kamu ini lemah, menghukum diri kamu ini sudah kehilangan anak, cuba fikir balik nikmat-nikmat yang lain. Nikmat-nikmat lain selain pada anak. Yang apa yang Allah bagi pada kita. Contoh kita lah, kita kehilangan kerja. Kita terpaksa ataupun kita ni terpaksa bertukar kerja lain. Okey. Cuba kita fikir balik. Mungkin stres tu, tapi cuba kita fikir balik. Apakah nikmat-nikmat yang Allah bagi sebelum ni? Apa yang lain yang Allah bagi? Mungkin anak kita dalam keadaan kita ni stres bekerja, anak kita sihat. Kita nikmat-nikmat yang Allah bagi yang banyak. Allah bagi gitu. Tanda psikologi ayat menunjukkan bahawa Allah nak minta kita supaya fikir positif dulu. Lepas tu apa kena buat? Allah nak ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, bahawa lepas kita fikir positif, buatlah amalan-amalan yang boleh bantu kita ke arah menenangkan, macam solat, macam apa-apa kita buatlah. Lepas tu yang kedua, Allah ajar bahawa kita kena ada berkorban. Berkorban dalam sudut ni berkorban binatang. Kalau kita memberi yang terbaik kepada orang lain. Bila banyak memberi kepada orang lain, yang terbaik kepada orang lain, insya-Allah orang lain juga akan memberi yang terbaik kepada kita. Di situ saling tolong menolong. Ini panduan psikologi yang Allah nyatakan kepada kita untuk kita map. Okey. Penonton. Jom. Saya nak beritahu kepada anda. Okey, saya nak kepada anda, bapa enggak saya minta anda sekarang kena positifkan diri kita, maps kita itu supaya gini, supaya kita buat keputusan hari ini. Jangan buat alasan. Okey, ramai-ramai. Kata kepada kawan-kawan. Katakan kepada kawan-kawan ramai-ramai ini, katakan kita kena buat keputusan, bukan lagi alasan. Beritahu. Kita kena buat keputusan, bukan lagi alasan. Bukan lagi alasan. Come on.
Oh, come on. Yes. Nonton. Sebab gini, kalau kita banyak alasan, dia jadi kau berat sebenarnya. Kalau kita mikir banyak alasan, kita mikir banyak bebanan, itu semakin berat. Itu sebab overload. Sebab tu saya tak nak anda fikirkan benda-benda yang cabaran-cabaran tu. Sekarang, fikir lagu mana kita nak buat. Tu je. Fikir lagu mana je nak handle ni. Bagaimana kita nak bagi ada duit sekian hari ni. Fikir macam tu. Jangan fikir macam ni. Jangan fikir, Allah payahnya hidup ni. Allah tak ada duitnya hari ni. Allah. Jangan fikir gitu. Fikirkan keputusan. Macam mana nak buat Macam mana? Okey, contoh hari ni. Anda pun stres dengar suara saya stres, anda belajar, stresnya banyak Cik Muiz, gapo Cik Muiz kecek ni. Okey, sekarang buat keputusan. Kata, mungkin Cik Muiz nak ajar benda sesuatu ni. Jangan fikir macam ni. Kata, Allah Cik Muiz ni, gapo Cik Muiz kecek ni. Bila oyak macam tu, dia akan jadi alasan. Alasan tu sebab alasan menyebabkan dia rasa macam nak left. Kalau fikir keputusan, dia fikir macam, ilmu ni. Dia nak pergi lagi. Okey. Jadi penonton, fikir keputusan, jangan fikir alasan. Yang kedua, penonton, mengapa saya katakan kena positif? Sebab positif ini boleh bantu motivasi sebenarnya. Dia tidak membunuh motivasi. Dia boleh membangkitkan motivasi kalau kita positif. Dan satu lagi dipanggil, penonton, bila positif ni boleh berpindah, penonton. Boleh berpindah. Kalau kita positif, orang yang dekat kita juga akan positif. Percayalah. Tapi kalaulah kita negatif, orang yang dekat kita juga akan negatif. Contoh hari ni, anda berada di rumah, tiba-tiba anda marah. Allah, serabutnya program hari ni. Yes. Percayalah bahawa dia boleh berpindah pada anak anda lepas ni. Marah anda tu boleh berpindah lepas ni kepada siapa-siapa. Hok duduk dekat dengan dia. Contoh, anak ada main kaca. Tiba-tiba dia pun marah pada anak pula. Dia berpindah pada anak. Sedangkan dia marah nak masuk program. Tiba-tiba dia pindah pada anak pula. Lepas pindah pada anak pula jadi masalah. Lepas tu masalah royak pada mak. Mak pula duk bleber. Mak pula duk bleber. Lepas tu kita pula marah pada isteri kita. Dia berpindah. Jadi please positifkan dulu. Sebab tak sejakit lah. Tak sejakit masalah negatif tu. Okey, boleh faham ke ni? Boleh faham? Alhamdulillah. Okey. Jadi positif kan? Okey. Mengapa saya kata positif lagi? Okey, ini cerita dia. Penonton, cerita sedikit untuk anda sebab sebelum saya habiskan tentang Ting, penonton, ini kisah tentang Nick Vujicic. Nick Vujicic ni adakah dia nak fight atau flight? Okey. Nick Vujicic adalah seorang yang dilahirkan tanpa tangan dan kaki. Penonton, saya beritahu anda bahawa mak dia sebenarnya stres bila ada dapat anak macam ni. Stres. Semasa nak melahirkan Nick Vujicic, ini saya baca dalam buku Nick Vujicic menyatakan bahawa mak dia sebenarnya semasa itu dalam keadaan stres. Sebab anak-anak sebelum ini ataupun orang lain ataupun saudara-saudara tidak ada penyakit yang tidak ada tumbuh tangan, tidak ada, yang ada penyakit macam ni. Tiba-tiba takdir yang Allah nak bagi kepada mak Nick Vujicic ini melahirkan anak yang macam ni, menyebabkan dia stres. Sedangkan sebelum ni tak ada gini. Bila macam tu, pada awalnya betul mak dia tak boleh terima. Mak dia sampai setahun nak buang Nick Vujicic, nak buang dalam hidup dia. Tapi supportif yang ada pada si suami, ni bagus. Suami yang supportif. Suamilah yang sentiasa membangkitkan semangat kepada isteri dia supaya terima anak ni. Terima. Sebab mungkin hari ini dia macam ni. Mungkin esok lusa mendatang nanti kita tak tahu lagi apa yang kehebatan yang dia boleh beri kepada kita. Itu ayat-ayat motivasi kepada mak dia. Suami beri kepada isteri dia. Bila macam tu, tiap hari diberi sokongan, tiap hari diberi dorongan kepada mak dia terima. Mak terima anak yang bernama Nick Vujicic ni. Bila terima, penonton, Nick Vujicic membesar. Tapi saya beritahu anda, penonton, Nick Vujicic membesar dengan keadaan yang mungkin selesa di rumah, bagus di rumah. Tapi kan, bila berada di sekolah, bila berada di alam persekolahan, dia masalah. Dia masalah. Sebab apa? Sebab dibuli. Sebab ramai orang menyatakan bahawa dia cacat, menyebabkan dia rasa stres. Bila macam tu, penonton, Nick Vujicic pula stres. Sebab ditakdirkan macam tu, orang pula bagi kata-kata negatif. Bila macam tu, dia tanya mak dia, Mak, apa gak orang sebut kita ni cacat semua? Tapi mak dia, penonton, saya beritahu anda, mak dia kata gini kepada Nick Vujicic. Mak dia beritahu kepada anda, mu tak cacat sebenarnya. Mu ada 1000 tangan, 1000 kaki.
Hebat mak dia ni. Hebat mak dia. Mak dia tidak kata pun kata-kata yang ke arah distress. Tapi dia kata-kata eustress. Dia kata, tak cacat, mu ada tangan. Tanganmu ada 1,000. Kakimu ada 1,000. Jadi ni Wu Jicik semua memikir. Mana 1,000 tu. Orang lain kata tak ada tangan. Tapi mak kata ada tangan. Pelik tu. Tapi nak beritahu anda bahawa Nik Vujicic membesar dengan keadaan ada sokongan. Walaupun di luar rumah, dia tidak ada sokongan. Dan semasa itulah, Nik Vujicic pilih antara fight dan flight. Disebabkan mak dia kata dia ada tangan, maka dia pun nak buktikan sesuatu kepada orang lain. Buktikan bahawa dia memang ada tangan. Dia ada tangan, dia ada kaki. Apa dia buat, penonton? Dia selalu main skateboard. Bila main skateboard ni penonton, kalau kita tengok logik di akal, kalau kita mengikut logik di akal, mana boleh orang main skateboard tanpa kaki? Tak boleh. Nak gerak lagu mana skateboard ni? Nak impang lagu mana tanpa tangan? Yes. Bila macam tu, Nik Vujicic membuktikan, konsep membuktikan. Dia cuba buat juga yang terbaik untuk buktikan bahawa orang luar di sana, jangan kata aku tak ada tangan. Bahawa aku boleh main benda ni. Lalu saya beritahu anda, dengan keadaan dia buat benda tu, akhirnya dia berjaya penonton. Dia berjaya. Bila berjaya inilah, dia telah membuktikan bahawa pandangan orang lain menyatakan tanpa tangan, dia cacat ni, jadi semua jadi macam, wow, sebenarnya kan Nik Vujicic hebat weh. Hebat. Dan bila orang pula menyatakan hebatnya Nik Vujicic, hebat, dia bagi satu sokongan. Eustress. Bagi sokongan yang baik. Bila macam itulah, Nik Vujicic tak memikir dah pasal cacat. Dia tak memikir dah pasal hilang tangan, tak ada kaki. Apa dia buat adalah, dia buat keputusan bahawa dia nak berjaya. Dia tak fikirkan alasan. Alasan tanpa tangan, tanpa kaki, tak fikir. Dia hanya nak buat yang terbaik. Bila buat yang terbaik, penonton, saya beritahu anda penonton, bahawa pada 2009, dia telah menjadi inspirasi dunia. Dunia iktiraf dia. Bukan kapung penonton. Bukan cak kapung ni. Bukan cak kapung, bukan cak negeri ni. Bukan cak universiti ni. Tapi dia cak international. Orang bangga kepada dia sebab dia telah membuktikan kepada dunia bahawa orang macam ni berjaya. Dan penonton sekali beritahu bahawa dengan kehebatan Nik Vujicic inilah, semua orang-orang macam dia, yang ada penyakit macam dia, bangkit pada 2009. Bangkit sebab dia telah memberi satu dorongan kepada orang dunia, seluruh dunia, tentang orang yang macam ni sebenarnya boleh mencapai kejayaan. Dan akhirnya penonton, lepas pada dia berjaya penonton, betul, dia pun nak ada pasangan hidup. Dia semasa itu percaya bahawa pasangan hidup dia mungkin seperti mana dia. Pasangan hidup dia mungkin seperti mana dia, tanpa tangan dan kaki dan orang macam dia. Tapi salah pandangan itu. Salah bahawa dia fight dan dia cuba lawan bahawa dia nak pada orang-orang yang normal. Dan saya beritahu anda penonton, akhirnya dia berkahwin dengan orang normal. Orang yang ada tangan, orang yang kaki, orang yang tidak ada kecacatan langsung. Orang yang normal seperti mana orang biasa. Jadi penonton, saya beritahu anda, penonton, dalam thing ini, pilihlah benda yang positif untuk bangkitkan keputusan anda. Okey, boleh tak boleh? Boleh tak boleh penonton? Boleh. Bagus semua. Okey, nak fight ke flight? Nak fight ke flight? Fight. Okey penonton, sebenarnya kan dalam fight and flight ni kena ada dua penonton. Kena ada dua. Fight ini kita lawan. Flight ini adalah kadang-kadang kita kena undur kejap. Kena undur untuk kita muhasabah. Kita muhasabah mata, kita rasa tekan, kita undur dan kita kembali balik. Fight dan flight ini adalah benda yang penting untuk kita. Fight and flight. Okey, bagi tahu kepada rakan-rakan semua. Bagi tahu kepada rakan-rakan, jom fight dan kadang-kadang kita kena flight untuk muhasabah. Beritahu, fight. Kadang-kadang flight. Teruskan, beritahu. Mari kawan-kawan, fight. Kadang-kadang flight. Gemah. Alright, okay. Alright, jom. Okay, Alhamdulillah. Anda sudah, okay, ni tak perlu cerita ni. Okay, sebab saya nak teruskan. Okay, penonton, gini saya nak anda faham lebih faham gini. Okay, ni saya tak nak panggil saya. Stop sharing. Okay. Saya nak stop sharing kejap. Okay. Penonton. Bismillah. Nampak saya tak? Nampak saya? Nampak saya? Alright. Happy tak penjelasan saya? Happy tak penjelasan saya? Happy. Terbaik. Okay. Penonton. Okay. Untuk sedikit saja untuk kita nak think untuk positif. Okay. Penonton gini. Saya pergi pada benda ni pula. Tadi slide. Saya ubah pada benda ni pula. Okay. Gini cerita dia penonton. Mengapa Kak Nani, pensyarah anda, Prof,
semua orang nak supaya kita positif. Mengapa kita nak positif? Anda dengarlah siapa-siapa semua kata positif, positif, positif. Mengapa? Sebab gini sebenarnya cerita dia. Ni. Nampak tak ni? Nampak tak? Ke tak nampak? Nampak ke ni? Nampak ke? Nampak bagus. Gini. Okey. Sebenarnya ni. Ni ibarat diri kita ibarat diri kita. Ini dipanggil faktor fikiran, dipanggil fikiran. Okey, fikiran. Ini fikiran. Okey, fikiran. Ini fikiran Ini fikiran. Okey, ini adalah situasi. Petok ni adalah situasi, ini adalah bebanan. Okey, penonton. Ini imbang kan Okey, penonton. Situasi sentiasa berlaku, penonton. Situasi sentiasa berlaku. Dia tak sukar diubah. Benda ini sentiasa berlaku, penonton. Dia berlaku. Okay. Tengah Google Meet. Okey, dia sentiasa berlaku. Bila sentiasa berlaku, yang boleh diubah adalah gaya fikir kita. Positif ataupun tidak. Positif, eustress ataupun distress. Okey, bila macam ni? Okey, penonton, bila dapat bebanan COVID, bebanan kerja, bebanan benda-benda, bebanan yang negatif, bebanan berkenaan. Okey, penonton, saya beritahu penonton, kalau kita ini, fikiran kita, emosi kita negatif. Kita tolak. Tengok saya buat Kalau kita tolak tepin ni. Maksud saya adalah anda banyak ke arah negatif. Anda banyak berfikir negatif. Anda berfikir alasan. Anda fikir banyak masalah. Anda fikir banyak cabaran. Fikir benda-benda tu je banyak. Bila anda fikir benda-benda tu saja, situasi dan fikiran, cuba tengok bebanan negatif ini. Apa yang berlaku pada bebanan negatif ini? Apa yang berlaku? Saya tanya, apa yang berlaku? Lebih condong ke... Yes. Thank you. Dia lebih condong dia akan jatuh. Bila jatuh ni, bila jatuh penonton, okey. Bila jatuh condong ke sini, bila jatuh saya beritahu anda, bahawa anda perlu ada konsep positif yang banyak untuk kembali balik bangkit. Betul tak? Kita kena talk lagi benda-benda positif untuk bangkit balik. Jadi lambat, jadi macam ambil perkara benda yang banyak positif. Baru boleh bangkit balik. Okey. Cuba kita buat gini pula. Okey, contoh Okey. Tonton. Kalaulah kita ni positif, negatif. Okey, tengok Okey. Kita positif. Tiap-tiap hari kita positif. Ada masalah positif. Kena marah pun positif. Tak apalah, buah marah. Senyum. Buah marah. Senyum. Okey. Positif. Sentiasa positif dalam diri kita. Dan bebanan ini, penonton, okey. Betul, dia akan jatuh. Tapi kalaulah bebanan ni, mari bebanan banyak. Bebanan mari lagi. Okey. Semasa ini kita masih lagi positif. Betul tak? Kita masih lagi kekal positif. Walaupun kita dah turun dah kita boleh jadi orang yang positif, tapi mari bebanan kita masih positif lagi. Tu sebab saya nak beritahu kepada penonton bahawa kena positif dalam semua sudut. Dalam sudut emosi, dalam sudut fikiran dan juga semualah perkara-perkara lain. Okey, faham tak ni? Okey. Dan satu lagi penonton, dalam sudut ini psikologi penonton. Mengapa saya beritahu kena positif. Sebelum saya pergi ke teknik, satu lagi dipanggil sebagai konsep snowball effect. Dia macam ni penonton. Okey. Semakin tinggi masalah. Semakin tinggi masalah. Ini cabaran cabaran dan masalah. Semakin tinggi masalah. Okey, contoh snow. Snow ni adalah snow. Okey, kalaulah snow ni jatuh ke bawah, apa yang berlaku pada snow ke bawah ni? Okey, saya tanya penonton sekalian. 33 orang ni. Bila snow ini jatuh ke bawah, apa yang berlaku pada snow itu? Bergolek. Makin besar. Bagus. Bagus, bergolek. Memang bergolek. Memang bergolek. Tapi dia akan semakin membesar. Sebab sifat snow, dia akan pergi berkembang, membesar. Okey. Begitu juga dalam kehidupan kita. Okey. Kita ada masalah kecil je sebenarnya. Kita dalam COVID-19 ni sebenarnya kita bukan masalah kecil, macam besar. Cuma kita rasa macam kita boleh handle. Tapi disebabkan kita fikiran negatif banyak. Kita meninggikan cabaran, kita meninggikan benda-benda masalah. Menyebabkan benda yang masalah kecil itu semakin besar.
semakin besar, semakin besar. Boleh faham eh? Boleh faham eh? Okey. Jadi psikologi ada menyatakan bahawa dalam snowball effect dia menyatakan bahawa kita kena mengurangkan kurangkan cabaran. Kalau banyak 10 tu buai dulu, buai. Hok mana boleh handle. Ambil yang boleh tak boleh handle je. Bila yang kita mengecilkan bukit ini, cuba tengok snow kita. Snow kita akan jadi bila jatuh jadi hanya setakat tu je. Tidak besar sangat dan kita boleh handle snow itu. Okey, boleh faham eh? Boleh faham eh? Boleh faham? Alright, alhamdulillah. Habis. Saya harapkan anda dalam keadaan positif dan insyaAllah. Nak habis jangan bimbang. Saya tidak akan membebankan anda dengan snowball ini. Saya tidak akan membebankan anda. Jangan bimbang. Saya nak habiskan insyaAllah. Okey, saya pergi kepada present. Okey, saya nak pakai bagi skill-skill. Ni dah habis dah. InsyaAllah. Okey. Bismillah. Alright. Okey, penonton nampak dah penonton? Okey, nampak. Okey, Nampak. Okey, alhamdulillah. Jap. Okey, ini saya cerita tadi. Okey, tentang ni. Okey, tentang snowball tadi. Okey, yang tak nak. Okey. Penonton, ini kisah dia. Okey, tadi anda buat tentang situasi kan? Pertama awal tadi saya minta anda senaraikan situasi anda. Okey, lepas tu saya minta anda potong. Macam tadi snowball tadi, anda potong masalah. Potong masalah yang mungkin boleh kita handle dengan baik. Yang tak boleh handle je kita kekalkan. Okey, bila macam tu okey. Yang ni adalah anda tak boleh handle. Ini adalah anda tak boleh handle. Bila tak boleh handle, okey, kita pergi kepada konsep think positif. Okey, melalui SOP yang banyak ni apa yang kita boleh fikir positif dalam sudut SOP ni? Kita ambil benda tu dalam sudut positif. Kita ambil positif. Okey, maka saya tulis ni, ambil pendekatan positif sebab ini benda norma baru, kena ubah balik. Okey, SOP ni operasi perniagaan perlu diteruskan. Tak dapat buat SOP minta, buat kerja-kerja lain. Macam kat Nani tadi tak boleh buka kedai, buat online pula benda lain. Okey. Jadi ini adalah cara mempositifkan situasi dan penonton, habis option, saya beri option, ada beberapa option untuk anda. Okey, sedikit saja penonton. Ni anda kena buat untuk mempositifkan diri anda dan anda kekalkan kepada diri anda supaya anda ke arah ada strategi untuk menjadi orang yang mengawal stres. Okey, penonton, ambil dalam surah Al-Baqarah. Pertama, saya bagi 5 B 5 B. B pertama penonton, ambil dalam surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Apa yang Al-Baqarah ajar dalam ayat 1 sampai 5 adalah benda terapi. Terapi pertama, ambil terapi daripada Quran. Yang kedua, terapi daripada doa. Yang ketiga, daripada solat. Yang ketiga, sedekah. Daripada kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas tu yang kedua adalah tentang terapi daripada sudut kita berdamping dengan orang-orang terdahulu. Dan terakhir, terapi redha. Okey, tulis penonton. Tulis penonton. Ini adalah teknik yang pertama. Saya nak anda susun untuk kita positif kepada Allah. Kita positif kepada Allah dengan ambil pendekatan surah Al-Baqarah sebagai panduan. Okey, beres semua? Dah tulis belakang? Dah beres belakang? Beres dah? Alright, yang kedua. Ni yang kedua. Untuk teknik yang kedua. Tadi kita susun diri kita untuk spiritual. Untuk MEPS kita. Okey, ini untuk apa ni? Mind kita. Untuk mind kita. Penonton, saya nak bagi tahu anda gini. Kalau anda stres, anda buat benda ni. Buat nekal ni. Kalau anda stres, anda break out ataupun anda stres, anda buat break out. Break out ni adalah berhenti sekejap. Berhenti sekejap dari sudut kita memikir. Berhenti sekejap untuk kita fikir benda-benda kerja kita. Apa kena buat penonton? Okey, pertama, tubik di rumah ataupun pergi ke mana-mana tempat, tengok alam semula jadi. Please, tengok alam semula jadi. Jangan berhenti sekejap kerja tu, tengok alam semula jadi. Yang kedua, berhenti sekejap mandi. Berhenti sekejap ambil ais. Ambil ais letak di muka ataupun berhenti sekejap ambil wuduk. Okey, berhenti sekejap. Kalau stres, berhenti sekejap. Yang ketiga, berhenti sekejap, tidur penonton. Tapi sekarang jangan tidur penonton. Jangan stres dengan kuliah kawan saya, berhenti sekejap tidur. Jangan. Yang ni kalau ada stres, pergi tidur. Kalau stres, break out, berhenti sekejap, tidur. Okey. Yang keempat. Kalau break out, kalau rasa stres juga, break out sekejap. Berhenti sekejap, keluarkan peluh. Berlari ke, buat senaman kecil ke, ikut kepala pada anda. Okey. Yang kelima, penonton, kalau anda stres lagi, berhenti sekejap. Anda bermain dengan haiwan dan anda bermain dengan tumbuhan.
Ada kucing ko, ada pokok-pokok ko main dengan tumbuh. Maksud saya pegai-pegai tumbuh tu. Pegai haiwan tu. Dan yang kena, kalau anda stres juga, anda berhenti sekejap. Berhenti sekejap macam saya. Jangan fikir kerja. Pergi tempat bulatan orang positif. Bercakap dengan orang positif. Mungkin orang-orang positif itu boleh bantu anda. Okey. Dah tulis kau? Dah tulis kau? Dah tulis kau? Dah tulis dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemah. Alright, bagus. Tulis breakout ni sebab ini berhenti sekejap. Konsep berhenti sekejap untuk mind kita, untuk fikiran kita. Okey, kita pergi lagi. Untuk pernafasan kita. Ini untuk emosi kita. Penonton, saya bagi 3 tip. Tip laju. Tadi benda tadi ke? Kalau anda ada akaun TikTok, anda boleh buat, penonton. Boleh buat TikTok. TikTok gerak tu boleh buat. Tak apa. Saya benarkan. Untuk beri pernafasan, untuk emosi, penonton, saya nak beritahu anda bahawa anda kena buat kalau stres, anda kena buat pernafasan alpha. Alpha macam ni. Dia panggil deep breath. Deep breath. Maksudnya deep breath ada tentang kita bernafas dengan keadaan dalam. Okey, cara macam ni. Pernafasan alpha ini adalah kita buat tarik nafas 2 saat, tahan 2 saat, lepaskan 2 saat. Boleh buat Okey, lepas 2 buat 4 pula. 4 tarik, 4 tahan, 4 lepas. Lepas tu buat ne pula. Ne tarik, ne tahan, 6 lepas. Lepas tu 8 pun. 8 tarik, 8 tahan, 8 lepas. Cuba buat Sapa 20. Boleh buat tak? Sapa 20? Sampai 20 yang tak. Siapa boleh buat Sapa 20 tu hebat. Tapi saya beritahu anda, dalam alpha dia mengajar kita sampai 10 je. 10 kita deep pernafasan kita. Okey, 10 dah cukup dah. Okey, yang kedua, untuk pernafasan penonton, jangan gerak penonton. Kalau kita buat pernafasan, kita nak hembus macam tu kan. Benda-benda yang kita nak bagi hilangkan tekanan untuk pernafasan, untuk deep kita. Jangan jalan penonton. Kalau jalan semakin letih. Duduk satu titik. Tu sebab solat diajar satu titik. Solat diajar, Allah mengajar dalam solat dalam sudut satu titik. Tidak ada banyak tidak bergerak, banyak bergerak. Satu titik saja. Pergerakan dalam sujud tu pergerakan lah. Cumanya satu titik, duduk satu titik. Okey. Berada ketenangan, berada satu titik saja. Okey. Dan yang ketiga dipanggil sebagai waktu ketenangan. Nak bernafas juga ada waktu ketenangan dia. Okey, saya bagi formula. Formulanya adalah waktu ketenangan paling baik adalah pertama, semasa solat dan selepas solat. Ini waktu pernafasan yang paling bagus. Yang kedua, semasa hujan menitis. Semasa Allah bagi hujan itu, semasa tu kita banyak nafas. Semua waktu ini kita bukan nafas saja, kita nera. Siap nera. Sebab jadi banyakkan pernafasan ambil hirup udara. Yang ketiga, waktu pagi. Itu sebab Allah mengajar tentang qiyamul lail. Qiyamul lail itu waktu ketenangan, waktu pagi. Dan yang keempat dipanggil saya lupa. Pertama solat, hujan, waktu ketenangan, waktu tu okey. Waktu kita mendapat hadiah ataupun reward. Waktu kita gembira. Situ kena banyakkan pernafasan. Tarik nafas, lega. Reward kita dapat sesuatu, hadiah ke ataupun penonton kita beli Shopee untuk kita reward untuk diri kita. Semasa tu tarik nafas, lega, boleh dapat benda ni. Tarik nafas. Okey, jadi itu waktu-waktu ketenangan yang boleh dipraktiskan. Okey. Dan yang keempat, saya habis dah. Maafkan saya, brainstorm pula untuk bantu fizikal kita, pengusaha fizikal kita. Gini penonton, saya beritahu anda penonton, please brainstorm. Cuba elok penonton. Untuk fizikal ni penonton. Sebab kita tak rasa biar fizikal kita stres. Pertama, penonton, elakkan anda makan benda yang tidak berkhasiat penonton. Please. Sebab zaman-zaman sekarang ni, walaupun bila kita tekan ni penonton, jangan kita ambil benda-benda yang tidak berkhasiat. Sebab dia tak membantu kita. Tak membantu fizikal kita. Yang kedua penonton, elak daripada gadget penonton. Elak daripada banyak kita bermain gadget. Betul, kita bekerja dengan gadget. Tapi elakkan kita sepanjang hari bersama gadget. Sebab gadget juga akan memberi membantutkan dari sudut fizikal kita. Dia memberi satu aliran yang boleh membantutkan ke tumbuh saran kita. Okey. Dan yang ketiga dipanggil sebagai ubat. Please penonton, elakkan mengambil ubat-ubat terlalu cepat. Kalau stres,
jangan terlalu ambil cepat ubat. Jangan terlalu ambil ubat cepat. Sebab ubat ini sebenarnya untuk klinikal saja. Bila kita ke arah depression itu saja. Tapi bila stres yang kecil, jangan terlalu ambil ubat. Sebab dia boleh membantu juga dalam sudut fizikal kita. Dan yang terakhir, benda ni. Beringat juga ni tentang pornografi. Please, dia juga boleh merosakkan fizikal kita. Bukan otak saja, fizikal juga boleh merosakkan. Jadi brain stop. Stop dahulu benda ni. Stop dahulu. Boleh faham penonton? Boleh penonton? Boleh faham? Boleh. Dan terakhir Habis dah. Jangan bimbang. Okey. Kasih tu apa yang saya buat tadi, saya buat awal-awal tadi, saya minta anda senaraikan. Kasih tu. Kasih. Sebenarnya itu kaedah sebenarnya. Itu kaedah dipanggil Blona. Bukan Brona. Bukan Brona. Blona. Blona ini adalah tentang anda fikirkan tentang apakah situasi anda berlaku. Okey, lepas dah senara ada situasi, cuba kecilkan situasi itu. Cuba kecilkan dengan mengurangkan. Sebab benda inilah yang kita nak. Bila kita mengurangkan masalah, kita akan dapat fokus apa yang kita nak capai itu. Apa yang kita nak buat keputusan. Bila kita dah fokus keputusan, maka kita pilih. Dan kita cuba pilih yang terbaik. Dan bila lepas kita buat benda yang terbaik itu, cuba kita tengok kesan dan akibat. Berjaya atau tidak. Sebab itulah saya minta anda buat tadi. Supaya ini sebagai kaedah Blona untuk anda urus dalam sudut konteks pengurusan stres anda. Okey, macam tadi. Anda ada contoh ada masalah SOP tadi, maka anda ambil penilaian positif kepada SOP itu dan anda cuba ubah SOP itu menjadi supaya benda yang positif. Okey, dan anda cuba buat penilaian. Adakah benda yang positif yang aku buat untuk SOP ni dia memberi kesan positif ataupun negatif? Okey, yang inilah sebagai terakhir untuk kita tengok adakah ia boleh membantu atau tidak. Okey, beres ke belakang? Habis dah. Habis dah. Situasi dah habis, thing dah habis, option dah habis dan akhirlah plan to action lah. Jadi 7 hari mencintaimu. 7 hari amalan konsep ini. Pertama, ambil daripada pendekatan surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157 dan panduan stres. Lepas itu pergi kepada teknik apa yang saya minta, mapskan positif dan option gunakan label B ini sebagai satu booster ataupun satu charger untuk anda dan plan to action 7 hari cuba anda buat. Benda yang saya nyatakan ni. Kalau berjaya, kalau dapat hasil, alhamdulillah. Kalau tak berjaya, kena cari lagi. Kena cari lagi untuk bantu anda. Jadi, setakat itu saja untuk saya. Permulaan.